Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Rakan-rakan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelaran forum remaja bersama saya, Amalina binti Kudus pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini masalah disiplin dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, pendisiplinan pelajar, tanggungjawab siapa? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama, Saudara Muhammad Aiman. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, sihat Cik Pengurusi. Cik Pengurusi macam mana? Alhamdulillah, sihat juga. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu sungguh orangnya, Saudari Siti Syazana binti Mazlan. Selamat datang saudari. Ahli ketiga kita, nampak pemalu orangnya, tapi bijak berkata-kata, Saudara Fahmi Firdaus. Selamat datang buat saudara. Dan akhir sekali, ahli panel yang keempat, Saudara Luhman Hakim. Selamat datang juga buat saudara. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama. Apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan disiplin? Terima kasih Pengurusi yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dimuhati, pensyarah pengucap awam, Puan Maisura dan rakan-rakan panel yang lain dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat saya, tanggungjawab dan disiplin tidak dapat dipisahkan dan sudah semestinya membawa kepada persoalan yang berkait dengan kawalan individu, pemimpin, masyarakat dan sebagainya. Kawalan inilah yang penting dalam menentukan jati diri, akhlak serta kualiti yang ingin dicapai ataupun ditunjukkan. Ringkasnya, tanggungjawab adalah rukun utama dalam pembentukan disiplin. Di sekolah, disiplin satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana tenteram supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Maka, di sinilah terletaknya tanggungjawab yang digalah oleh semua pihak yang terlibat dengan disiplin pelajar, sama ada murid sendiri, guru disiplin, guru-guru, pihak yang mentadbiran maupun ibu bapa atau masyarakat umumnya. Bagi masyarakat di luar sekolah, tanggungjawab dan disiplin adalah asas penting bagi membentuk kerukunan hidup selaras dengan norma, nilai dan aspirasi negara. Amanah yang dipikul dengan baik adalah tunjang kepada kawalan sosial yang baik. Namun, tidak dinafikan, ramai juga masyarakat di luar sana menganggap tanggungjawab dan disiplin adalah satu perkara yang sangat negatif, iaitu merupakan masalah sosial dan tidak amanah, sedangkan hakikatnya ia merupakan usaha yang perlu bagi memperbaiki etika dan gaya hidup tamadun manusia. Contohnya, orang Jepun yang membangunkan negara segera mereka setelah menjadi padang terlukur dan kini merupakan negara moden seperti sekelip mata. Asasnya tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab dan disiplin yang hebat. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa disiplin dan tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk mencapai tahap kecemerlangan yang maksimum. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu, iaitu tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab dan tanpa tanggungjawab disiplin tidak akan dapat dibentuk. Justeru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah asas kepada pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan secara holistik dapat dicapai? Soalan yang menarik daripada pengurusi kita pada hari ini. Baiklah, sebenarnya latar belakang keluarga, suasana sekolah dan keadaan persekitaran mempengaruhi tindakan para pelajar untuk melanggar peraturan yang ditetapkan. Saya berpendapat
Peranan semua pihak diperlukan untuk memastikan permasalahan ini dapat pendisiplinan terletak di bahu ibu bapa. Seharusnya pihak ibu bapa perlu sedar akan kepentingan hubungan yang erat dengan guru-guru di sekolah. Perjumpaan berkala di antara ibu bapa, para pelajar dengan pihak sekolah perlu diadakan sekadar yang boleh. Tindakan ini amat penting kerana ia boleh menjadi medium perbincangan prestasi dan disiplin anak-anak mereka di sekolah. Hal ini amat signifikan kerana sekiranya golongan ibu bapa mengambil remeh tentang masalah disiplin anak-anak mereka di sekolah, golongan anak-anak itu akan merasa bebas dan terbiah sehingga menyebabkan mereka membuatkan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian seperti melawan guru, ponteng sekolah, ponteng kelas, membuli dan sebagainya. Yang mana hal ini akan menambah dan meningkatkan masalah kes disiplin di sekolah. Oleh itu, pihak ibu bapa dan guru di sekolah perlu mengadakan hubungan yang baik supaya segala masalah yang berkait dengan pelajar dapat diselesaikan sebelum nasi menjadi bubur. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat banyak asas pendisiplinan yang boleh diimplementasikan untuk mengawal masalah disiplin belajar di sekolah. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan tentang konsep tanggungjawab dan disiplin serta menghuraikan dengan selengkapnya tentang asas-asas pendisiplinan pelajar, saya ingin meminta pendapat panel ketiga tentang persoalan apakah sebenarnya punca berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar, memandangkan pada masa kini remaja sering dikaitkan dengan masalah disiplin. Perkara ini amat membimbangkan semua pihak. Masalah disiplin seperti buli, ponteng sekolah dan vandalisme semakin hangat diperkatakan oleh masyarakat dan juga terpampar di dada akhbar hampir setiap hari. Masalah disiplin dalam kalangan pelajar ini sudah semestinya akan memberi kesan negatif terhadap diri, keluarga dan sekolah mereka. Oleh itu, kita tidak boleh memandang enteng akan masalah ini. Dipersilakan panel ketiga untuk menguraikan persoalan saya, apakah punca berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Okay, terima kasih kepada pengurusi atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, punca berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar adalah disebabkan pengaruh rakan sebaya. Hal ini demikian kerana rakan mereka merupakan orang yang paling banyak mereka meluangkan masa bersama. Setiap tingkah laku rakan-rakan akan mempengaruhi tindakan mereka juga. Perkara ini akan berlaku jika rakan mereka juga mempunyai masalah disiplin. Sikap buruk yang ada pada rakan-rakan mereka secara tidak langsung akan berada dalam diri pelajar tersebut. Jika mereka mahu menjauhinya, pelajar bimbang. Jika mereka tidak berkawan dengan rakannya itu, mereka akan disisihkan. Perkara ini menyebabkan mereka bertindak untuk melakukan masalah disiplin tanpa memikirkan kesan buruknya. Sebagai contoh, pelajar akan menyertai perbuatan rakan mereka seperti merokok, membuli, ponteng sekolah dan sebagainya. Oleh itu, pengaruh rakan sebaya sememangnya punca yang negatif kepada pelajar. Selain itu, peraturan sekolah yang tidak ketat juga merupakan salah satu punca berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana pelajar-pelajar tidak akan berasa takut untuk melakukan kesalahan kerana bagi mereka tiada hukuman akan dikenakan. Pihak sekolah tidak peka dengan masalah disiplin pelajar dan tidak memberi hukuman serta-merta kepada pelajar yang melakukan masalah disiplin. Sebagai contoh, terdapat juga pihak sekolah yang merahsiakan segala masalah disiplin yang berlaku kerana tidak mahu nama sekolah terjejas. Sikap sesetengah pihak sekolah inilah yang akan menjadikan pelajar-pelajar lebih terdorong untuk melakukan kesalahan disiplin tanpa rasa bersalah. Sikap acuh tak acuh yang diberikan oleh guru disiplin ini tidak akan menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Justru, peraturan sekolah yang tidak ketat ternyata merupakan punca terbesar masalah disiplin dalam kalangan pelajar berlaku. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahawa masalah disiplin dalam kalangan pelajar kini semakin membingungkan. Semua pihak hendaklah berganding bahu sehingga ke akar umbi, ibarat kata pepatah. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam mengenai masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Terima kasih kepada panel ketiga atas persoalan yang telah dijawab sebentar tadi. Jika tadi panel ketiga telah menjawab persoalan tentang punca berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar,
Sekarang saya ingin meminta pendapat panel keempat menjawab persoalan tentang mengapakah gejala ponteng sekolah dalam kalangan murid sekolah semakin menjadi-jadi sejak akhir-akhir ini. Terdapat satu keratan akhbar bertarikh 18 Februari 2019 yang menceritakan tentang kes disiplin membabitkan pelajar dan menunjukkan statistik kesalahan ponteng sekolah adalah paling tinggi berbanding kesalahan yang lain. Dipersilakan ahli panel keempat untuk menjawab persoalan apakah punca berlakunya gejala ponteng sekolah. Bismillah. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Sebenarnya, gejala ini berlaku akibat pelbagai punca yang dapat dikenal pasti. Salah satu punca yang menyebabkan gejala ponteng sekolah berlaku ialah murid-murid berkawan dengan remaja yang tidak lagi bersekolah. Sebagai seorang remaja, murid sekolah memerlukan rakan sebaya untuk bersahabat. Pada peringkat perkembangan ini, rakan sebaya merupakan satu aspek yang penting yang dapat mempengaruhi kehidupan. Kecenderungan untuk bercampur gaul dengan rakan-rakan sebaya menyebabkan murid sekolah tidak berhati-hati dalam membuat pilihan rakan sebaya. Masalah akan timbul apabila murid sekolah berkawan dengan rakan sebaya yang sudah meninggalkan bangku sekolah. Golongan ini hanya menghabiskan masa dengan berfoya-foya tanpa tujuan. Apabila murid sekolah bergaul dengan golongan ini, mereka juga akan turut terikut-ikut dengan cara hidup tanpa tujuan ini. Akhirnya, mereka akan ponteng sekolah untuk bersama-sama dengan rakan-rakan mereka yang tidak bersekolah. Oleh itu, jelaslah salah satu punca masalah ponteng sekolah ialah murid sekolah berkawan dengan remaja yang tidak lagi bersekolah. Punca masalah ponteng sekolah yang seterusnya ialah ibu bapa tidak mengambil berat terhadap anak-anak mereka yang masih bersekolah. Ibu bapa masa kini lebih mementingkan kerjaya kerana mahu meningkatkan taraf kehidupan. Mereka menghabiskan masa yang banyak untuk mencari kekayaan dan mengejar status. Mereka juga menyerahkan tanggungjawab menjaga anak-anak kepada pihak sekolah. Anak-anak mereka pula sering diabaikan seperti anak ayam kehilangan ibu. Ibu bapa tidak memberikan kasih sayang yang sewajarnya diterima oleh anak-anak yang sedang membesar. Oleh sebab ibu bapa tidak begitu mengambil berat akan hal anak-anak, murid sekolah mengambil peluang untuk melakukan apa-apa sahaja. Mereka berpendapat perlakuan mereka di luar rumah tidak akan diketahui oleh ibu bapa mereka. Jadi, sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kebajikan anak-anak akan mencetuskan gejala ponteng sekolah dalam kalangan murid-murid. Di samping itu, sikap masyarakat yang mementingkan diri sendiri turut menyebabkan gejala ponteng sekolah terus berleluasa. Masyarakat kita pada masa kini tidak lagi memiliki sikap tegur-menegur antara satu sama lain. Apatah lagi untuk menegur anak-anak jiran yang didapati ponteng sekolah. Masyarakat mengamalkan cara hidup tidak ubah seperti enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing. Tidak lagi semangat kerjasama dan hubungan akrab antara anggota masyarakat. Lebih-lebih lagi dalam kalangan masyarakat bandar. Oleh sebab masyarakat tidak mempunyai semangat kerjasama, masalah ponteng sekolah seolah-olah tidak penghujungnya. Murid-murid yang terlibat dengan gejala ini berasa bebas kerana kegiatan mereka tidak ditegur oleh sesiapa, termasuk orang-orang yang dikenali oleh mereka. Hal ini menyebabkan gejala ponteng terus menular. Oleh itu, nyatalah sikap masyarakat yang mementingkan diri turut mencetuskan gejala ponteng sekolah. Terima kasih kepada panel keempat atas jawapan yang amat bernas sebentar tadi. Jika dua orang ahli panel kita tadi telah menerangkan punca berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar, sekarang saya ingin meminta pendapat ahli panel yang pertama persoalan tentang gejala vandalisme yang mutakhir ini semakin berleluasa dalam kalangan remaja sama ada di sekolah maupun tempat awam. Bincangkan langkah-langkah mengatasi gejala vandalisme dalam kalangan remaja. Terima kasih pengurusi atas soalan yang sangat menarik telah ditujukan kepada saya. Memandangkan gejala vandalisme telah menjadi buah mulut bukan sahaja masyarakat malah di mana-mana saja. Langkah-langkah untuk mengatasi gejala vandalisme dalam kalangan remaja ialah pertama sekali, ibu bapa harus menjalankan peranan yang penting dalam menyifarkan masalah vandalisme. Mereka perlu memantau kegiatan anak-anak mereka supaya tidak terjerumus ke dalam kancah yang negatif. Bukan itu sahaja, malah pergaulan anak-anak juga patut diawasi agar tidak melakukan kesilapan dalam memilih rakan. Lebih-lebih lagi, ibu bapa harus menyamai ilmu keagamaan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi kerana sesungguhnya meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini demikian kerana ilmu keagamaan mampu menjadi benteng pertama dalam menghalang generasi muda daripada terpengaruh dengan
anasir-anasir negatif seperti kegiatan vandalism. Jika ibu bapa melaksanakan peranan mereka dengan sempurna, pasti masalah vandalism dapat diatasi dengan mudah. Selain itu, masyarakat juga perlu memainkan tanggungjawab mereka demi menangani masalah vandalism dalam kalangan pelajar. Sebagai seorang ahli masyarakat, kita harus peka terhadap situasi di sekeliling kita. Contohnya, jika terlihat pelakuan vandalism, kita patut melaporkan kepada pihak berkuasa. Pendek kata, kita tidak perlu bersikap seperti enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing. Maka sekiranya masyarakat bersikap proaktif, pasti kegiatan vandalism mampu dikurangkan. Seterusnya, pihak berkuasa turut mempunyai peranan yang penting dalam mengatasi masalah vandalism dalam kalangan pelajar. Hakikatnya, undang-undang kini hanya seperti melukut di tepi kantang kerana tidak mampu menunjukkan impak yang signifikan dalam menangani kejadian negatif dalam kalangan pelajar. Menyedari realiti ini, pihak berkuasa perlulah mengubah undang-undang supaya hukuman yang lebih berat dijatuhkan terhadap si pelaku vandalism. Pada masa yang sama, pihak polis harus menjalankan pemantauan yang lebih kerap dan ketat di kawasan yang berpotensi tinggi berlakunya kegiatan vandalism. Jika langkah-langkah ini dilaksanakan dengan segera, sudah tentu masalah vandalism boleh disifalkan dalam kalangan pelajar. Di samping cara lebih tegas terhadap pelajar, mereka harus mendenda pelajar yang melakukan vandalism di kawasan sekolah. Misalnya, pelajar yang terlibat dengan vandalism perlu dirotan atau dikenakan hukuman gantung sekolah. Tindakan ini dapat menginsafkan pelajar yang terlibat dan mampu menjadi pengajaran kepada pelajar-pelajar yang lain. Pihak sekolah juga harus mengenepikan sikap pilih kasih semasa mengenakan tindakan terhadap pelajar yang terlibat dengan vandalism. Langkah ini bukan sahaja mampu menangani masalah vandalism tetapi turut dapat mengurangkan masalah-masalah disiplin lainnya. Terima kasih kepada panel pertama atas pandangan yang diberikan sebentar tadi. Saya ingin meminta pendapat panel kedua tentang persoalan pendisiplinan pelajar sebenarnya terletak di bahu siapa. Dipersilakan. Bismillah, terlebih dahulu terima kasih kepada pengurusi atas soalan yang diberikan. Untuk menjawab persoalan ini, umum sedia maklum isu-isu berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah sering diperkatakan pada masa kini dan menjadi fokus media masa. Buktinya sebanyak 10,154 kes disiplin melibatkan pelajar sekolah pada tahun 2018 telah disiarkan di Kelatan Akhbar bertarikh 2 Februari 2019. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Dengarkan pantun-pantun ini. Berburu ke padang datar, dapat pesan berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bumi kembang tak jadi. Pantun 4 kerat tadi membawa maksud menuntut ilmu. Biarlah dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut itu akan hilang atau sia-sia begitu sahaja. Muhammad, manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir hayatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ilmu diperoleh daripada pelbagai sumber, antaranya melalui pembacaan, penelitian, pentakhulan belajar daripada pengalaman lepas, serta yang paling utama menuntut ilmu daripada seseorang yang pakar dalam bidang tertentu yang digelar sebagai guru. Konsep guru merujuk kepada seseorang yang mengajar dan mendidik sama ada untuk mencapai kejayaan akademik atau kemuliaan akhlak. Guru ada di mana-mana. Ibu bapa boleh menjadi guru kepada anak-anak mereka. Seorang kakak atau abang juga boleh menjadi guru kepada adik-adiknya. Masyarakat juga boleh menjadi guru sekiranya wujud kerencatan dalam kelompok sosialnya. Hakikatnya semua orang bertindak sebagai guru dalam kehidupannya. Guru dalam konsep ini lebih kepada tugas ingat mengingati, saling mencerminkan pemikiran melalui pengalaman, mendidik, mendisiplinkan diri dan orang lain serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan penerimaan yang baik.
Maka pendapat saya tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab didikan, tidak kiralah daripada ibu bapa, guru, masyarakat, media massa atau semua yang terlibat adalah bertanggungjawab dalam membentuk disiplin, iaitu pendisiplinan pelajar. Seperti kata-kata sahabat Rasulullah SAW tentang penilaian baik masyarakat, khususnya muslimin adalah baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya jika penilaian buruk maka buruklah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang kedua. Memang tidak dapat disangka lagi semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau memantapkan akhlak pelajar pada masa kini. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Siapakah yang sebenarnya menggalas tanggungjawab utama bagi mendisiplinkan pelajar di sekolah? Saya persilakan panel kita yang ketiga untuk memberi sedikit ulasan. Terima kasih kepada pengurusi atas persoalan yang ditanyakan. Pada pendapat saya, pihak yang menggalas accountability utama dalam mendisiplinkan pelajar adalah golongan ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Hal ini disebabkan ibu bapa lah yang sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Di samping itu, golongan ibu bapa mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk mendidik anak-anak mereka sejak berada di dalam kandungan lagi. Di samping itu, ibu bapa juga perlu mengingatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni. Motivasi melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip accountability menunjukkan kepribadian yang mulia, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Justru ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak agar anak-anak tidak kehilangan arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama. Penyumbang kepada kemantapan ummah santrio dunia, insya-Allah. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan beragama. InsyaAllah. Sekarang kita pendengarkan pula pendapat dari panel kita yang keempat secara ringkas tentang siapakah yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar. Terima kasih saudari pengurusi yang tidak kurang petah bicaranya. Pada pandangan saya, pihak yang mengalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar ialah pembimbing rakan sebaya (PRS). Hal ini disebabkan dari sudut fisiologi, peringkat remaja adalah peringkat paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Pada peringkat inilah pengaruh rakan sebaya paling kuat dan paling diterima. Mereka lebih rela menceritakan dan mencurahkan perasaan kepada rakan berbanding ibu bapa, guru atau orang dewasa lain. Oleh itu, pendekatan logikal ialah menggunakan remaja untuk mempengaruhi remaja lain. Program pembimbing rakan sebaya PRS dapat memenuhi hasrat ini dengan syarat mereka dilatih dan diselia dengan teratur. Oleh itu, adalah disarankan supaya pemilihan dan perkembangan latihan ahli PRS hendaklah dipantau bersama kedua-dua pihak, iaitu pihak sekolah dan juga ibu bapa. InsyaAllah, sekiranya ahli-ahli PRS menerima latihan secukupnya dalam menangani masalah disiplin pelajar di sekolah, insyaAllah masalah disiplin ini akan dapat diatasi. Allahuakbar. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel keempat kita sebentar tadi. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel kita yang pertama. Masih berlegar dalam persoalan yang sama, iaitu pihak manakah yang memegang tanggungjawab yang berat dalam mendisiplinkan atau memanusiakan insan pelajar di sekolah kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudari pengurusi yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, cuba kita renungi baris-baris akhir sebuah tajak yang berbunyi, kita hari ini siapa perosak bangsa? Bermula dengan kegagalan guru kita, Cuai mengasuh generasi muda. Saya yakin sajak ini akan menguris hati seseorang guru
walaupun tidak terpalit luka, mungkin wujud juga sedikit rasa tersinggung maupun kecewa. Antara dikatakan guru lah menjadi punca kepada kemunculan perosak bangsa. Namun itulah realiti kehidupan hari ini. Kalau dulu guru merupakan individu atau kumpulan kecil masyarakat yang amat dihormati, situasi kini jauh berbeza. Kalau dulu ramai yang mengakui bahawa dewasanya seorang itu adalah dimulakan oleh seorang guru biasa, namun kini masyarakat lebih mudah menyalahkan para guru apabila hasil didikan tidak menjadi. Menyedari tentang keretakan hubungan yang berlaku antara ibu bapa dan guru pada hari ini, ianya perlu diperhalusi dan dicari penyelesaian terbaik untuk mengembalikan kepercayaan ibu bapa kepada pihak sekolah umumnya dan guru khasnya. Hubungan yang erat di antara guru dan ibu bapa amat penting agar masalah disiplin pelajar di sekolah dapat dikurangkan dan bukan semakin bertambah dan membimbangkan semua pihak. Justru pihak yang paling menggalas beban berat untuk mengatasi masalah disiplin di sekolah adalah golongan ibu bapa, guru dan pihak wajib dan masyarakat sekeliling. Mereka ini seharusnya melakukan ajakan paradigma dengan lebih berfikiran positif, menerima kelemahan anak-anak mereka dan bersangka baik dengan guru-guru di sekolah. Sekiranya hal ini dapat diwujudkan, insya-Allah masalah disiplin dalam kalangan pelajar akan dapat diatasi. Pak kata kerana hanya dengan bersama akan dapat melahirkan hasil yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat menceburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu yang mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemeluk ini daripada terus menjadi bara sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak. Oleh itu kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum akhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini, terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahu alam, saya akhiri forum remaja kita pada petang ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.